Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Muslimin muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat saya dan Ustaz Anis boleh bersama dengan muslimin muslimat di rumah sekalian dalam ruangan Qur'ani Jannati siri Suruhan Ar-Rahman pada hamba yang beriman. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, hari ini kita duduk dalam surah Al-Ma'idah. Bolehlah muslimin muslimat yang klik daripada masjid, belum buat apa-apa lagi, ambil Quran, buka surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. InsyaAllah sama-sama kita mari tadabbur, sama-sama kita mari pelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim berkenaan dengan hari ini semaya ataupun juga ambil air semaya dan tayamum. InsyaAllah kita akan kupaskan macam mana yang akan akan saya sampaikan kepada muslimin muslimat di rumah dan bersama dengan Ustaz Anis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sidang penonton ruangan Qur'ani Jannati yang sudi bersama kami untuk sama-sama tadabbur dan memahami ayat suci Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan panggilan Ar-Rahman kepada hamba-hambanya ahli iman. Alhamdulillah, hari ini kita telah sapa kepada satu panggilan Allah Ta'ala yang panggil hamba-hamba dia yang mukminin supaya mereka berwuduk dalam panggilan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menuju kepada semaya, nak semaya. Ulama ada banyak beberapa pendapat mari duk tafsir. Apabila kamu nak semaya sedangkan kamu berhadas, makna kata itu satu pendapat ulama. Kunit jalaman tan jalamanan kena ti tan yang mi hadas you. Hadas niท่านเพิ่งเสร็จจากเข้าห้องน้ำท่านเพิ่งเสร็จจากปัสสาวะก็ฟาร์ซิลูจงล้างใบหน้าของสู่เจ้าkena basuh muka. Ada juga ulama kata apabila kamu tu bangun daripada tidur, baru bangun tidur nak semaya, maka kamu kena berwuduk dulu. Ada setengah ulama kata makna lebih luas pada tu lagi, iaitu เมื่อสู่เจ้าจะละหมาดนั้นไม่ว่าสู่เจ้าจะมีน้ำละหมาดแล้วก็ให้เอาวุดุ เป็นการสุนัตแก่สู่เจ้าซึ่ง
ผู้ที่มีน้ำวูดุแล้วนี่ถึงเวลาละหมาดต่อไปนี่เขาก็สุนัตให้ส่งเสริมให้เขานี่ทำการเอาวูดุอีกครั้งหนึ่งในขณะที่กรรมสำหรับผู้ที่ไม่มีวูดุตั้งแต่ต้นมีฮัดัสเนี่ยเมื่อถึงเวลาละหมาดและก็จะละหมาดนั้นก็ให้อาบน้ำละหมาดซึ่งหุกมการอาบน้ำละหมาดแก่เขานั้นเป็นวาญิบเพราะว่าเขายังเป็นคนที่มีฮัดัสอยู่นะครับก็สามารถทำ Alhamdulillah, ayat ni satu ayat dari Al-Quranul Karim yang mana ada 1000 ayat lebih, ayat yang bersangkut paut dengan ambil wudu dan cara berwudu dan anggota-anggota wudu yang Allah Ta'ala cerita kepada kita dan kepada orang Islam kesemuanya hanya satu ayat ni saja. ในบรรดามี 6,000 กว่าอายัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้ชี้แจงกับเราเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดแค่อายะนี้อายะเดียวนะครับไม่มีในอายะอื่นแล้วบอกว่าอวัยวะส่วนใดที่ต้องล้างอวัยวะส่วนใดที่ต้องมาลูบนะครับก่อนที่จะอาบน้ำละหมาดดังที่อุสตาอานิสได้กล่าวเมื่อกี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิซากุมตุมอิลาศอลาติฟักซิลูเมื่อสู่เจ้าจะยืนหรือว่าจะทำการละหมาดสู่เจ้าจะต้องอาบน้ำละหมาดสำหรับคนที่ไม่มีน้ำละหมาดเป็นการวาญิบต้องอาบน้ำละหมาดแต่สำหรับสู่เจ้าหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีน้ำละหมาดแล้วอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการสุนัตสำหรับเขานะครับเป็นการตัจดีดครับคืออาบน้ำละหมาดใหม่แม้จะมีน้ำละหมาดแล้วแม้เขาจะเป็นมุตะวัดดินะครับคือเป็นผู้คนที่มีน้ำละหมาดแล้วก็แล้วแต่นะครับคือเป็นการคำสั่งจากอัลลอฮฺตะอาลาสำหรับผู้ที่ยังไม่มีน้ำละหมาดก็วาญิบไปเอาน้ำละหมาดสำหรับผู้ที่มีน้ำละหมาดแล้วก็เป็นการสุนัตงั้นเช่นกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับ dan ada juga yang ulama beri tafsir bahawasanya ayat ini iaitu ayat yang menasahkan membatalkan ayat yang hukum sebelum ini di mana hukum sebelum ini iaitu tiap-tiap kali nak semaya wajib kena ambil semaya. Itu zaman Islam mula-mula ada pendapat ulama kata wajibnya tiap-tiap kali Nabi nak semaya, sahabat nak semaya kena ambil semaya tiap-tiap kali. Tapi ayat ni mari nak peringatkan เป็นการผ่อนปรนจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ว่าการที่เราเคยบัญญัติบัญชาให้เจ้าอาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่จะละหมาดนั้นได้ยกเลิกไปแล้วและก็ให้สู่เจ้าในนำอายัดนี้มาใช้แทนก็คือเรื่องของให้อาบน้ำละหมาดเฉพาะผู้ที่มีฮัดัสซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้เป็นการผ่อนปรนเป็นการสร้างความสะดวกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาซอฮาบะห์ในขณะที่อุลามะบางท่านก็ยังมีทัศนะว่าอายัดนี้เนี่ยเริ่มแรกก็คืออัลลอฮฺตะอาลาได้บัญญัติให้อาบน้ำละหมาดwuduทุกเวลาทุกวักตูและก็อัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ผ่อนปรนจากการอาบน้ำละหมาดทุกวักตูเนี่ยกลายเป็นว่าให้ซิวากนะครับให้แปรงฟันด้วยไม้ซิวากเนี่ยถูฟันด้วยไม้ซิวากนี่ทุกเวลาและก็หลังจากนั้นก็การถูฟันด้วยซิวากเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปจนเหลือทั้งสองก็เป็นการถูฟันเป็นสุนัตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำละหมาดแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่เป็นการสร้างความสะดวกและก็ผ่อนปรนแก่บรรดาผู้ที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้บอกหลังจากนั้นเกี่ยวกับขั้นตอนการอาบน้ำwudu cara ambil semaya cara berwudu mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu faghsilu wujuhakum iaitu mula anggota yang wajib hak mula-mulaอวัยวะแรกที่วาญิบต้องล้างในการอาบน้ำwuduก็คือการล้างใบหน้าซึ่งอุลามะก็มีมติเอกฉันท์อิจมะว่าใบหน้าเป็นหนึ่งในอวัยวะwuduที่จำเป็นจะต้องล้างให้ทั่วนะครับซึ่งในหะดีษก็ได้มาบอกและก็อุลามะก็ได้มาอธิบายว่าใบหน้านี่ก็คือตั้งแต่หน้าผากของเรานะครับจนถึงคางของเราya ambil ya dahi tu masuk di tempat tumbuh rambut tu sampai di apa ni dagu kitaแล้วก็ถ้าด้านกว้างนี่ก็ระหว่างใบหูถึงใบหูtelinga sampai telingaนี่dia panggil kawasan
ataupun anggota muka yang wajib kita kena basuh rata dan sapak airnya. Ustaz Mat. Ya muslimin muslimat sekalian, berkenaan dengan ambil wudu dan sebelum nak ambil ismaya, kita kena jaga-jaga. Kelebihan yang sangat besar lah nak ambil air semaya comel-comel. Janganlah kita ambil air semaya pasal cepat-cepat, bangat-bangat, gaduh-gaduh. Buat orang jadi comel, jadi molek, halusi. Halusi tak kecuali nak basuh anggota mana-mana pun. Yang mulanya basuh muka sebagaimana Ustaz ni ayat tadi, kek basuh mukanya, ujung rambut gigi rambut sampai ke dagu dan anak telinga sampai ke anak telinga. Jadi apabila kita ambil biar comel, biar molek, walaupun ayat ni mari mula selalu farsilu wujuhakum, yang mana ulama tidak khilaf lagi kata muka ni wajib kena basuh. Adapun anggota lain adalah ulama khilaf, seperti mana kita nak basuh tangan, basuh gapo tu, dan masalah wajib dianya. Adapun hak wajib ni sebagaimana empat anggota yang diterai oleh Allah Subhanahu Taala dalam surah ni. Maka apabila kita nak semaya, Islam ni menitik berat benar kepada cuci, menitik berat benar kepada kebersihan. Tiap-tiap kali nak semaya suruh ambil air semaya, tiap-tiap kali nak semaya suruh ambil air semaya, bersugi pula tambah. Jadi orang kata Islam kita ni alhamdulillah menitik berat benar kepada kebersihan. Cucinya anggota, cucinya pakaian, cucinya tempat, itu di antara syarat nak jadi terimanya semaya kita atau sahnya semaya kita yang kita beribadat kepada Allah Ta'ala, yang mana ibadat semaya ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari pulanya kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang berwuduk ni, diampunkan pula dah dosanya, gugurnya dosa bersama dengan air atau bersama dengan akhir air yang bertitik daripada anggota kita, dan menyebabkan orang panggil apa ni, ke rahmat Allah Ta'ala nak beri kepada hamba dia kita ni, panggil banyak sangat sebab-sebab nak dapat pengampunan dosa, nak dapat membersihkan diri kita daripada dosa-dosa apa yang kita sengaja ataupun dosa besar. Kita perlu pada bertaubat, dosa kecil alhamdulillah akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan kelebihan-kelebihan yang kita tunaikan ibadat mengikut perintah Allah Ta'ala seperti berwuduk ni, Ustaz. Jadi dah sama dengan Ustaz Ahmad kata, iaitu anggota wuduk hak mula-mula hak disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitu muka. Iaitu kena wajib basuh muka. Tapi kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW yang dicerita oleh Uthman bin Affan tentang cara kaifiat berwuduknya Nabi, kita akan dapati bahawa Nabi itu bermula wuduk dia dengan basuh tangan. ท่านนบีเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นแนวทางว่าท่านได้เริ่มการอาบน้ำละหมาดด้วยการล้างมือทั้งสองข้างของท่าน3 ครั้ง basuh 3 kali. Bukan basuh kanan dulu 3, kiri tak, sekali. Ghasala kaffaihi, basuhnya 2 tapak tangan Nabi dengan 3 kali. Itu cara Nabi ajar mula-mula.ล้างฝ่ามือทั้ง2 ข้างนี่มือทั้ง2 ข้างนี้ด้วยน้ำ3 ครั้ง Lepas pada tu Nabi berkomo pula. Nabi berkomo tamadmada ก็คือการบ้วนปากพร้อมกับการสูดน้ำเข้าไปในปาก dia panggil istinshaq atau การสูดน้ำเข้าไปในจมูกนะครับแล้วก็ istinsar ก็คือการพ่นน้ำออกจากจมูกtiga ในครั้งเดียวเนี่ยนบีใช้น้ำเดียวในการบ้วนปากkomo dan suruh air masuk dalam hidung dan hembuh tubik. Itu tubik. Tu 3 amalan wuduk yang Nabi guna air 1 saja. เป็นการใช้น้ำเดียวเนี่ยแต่ว่าใช้ปฏิบัติ3 กระบวนการก็คือบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าในจมูกแล้วก็พ่นน้ำออกจากจมูกนั่นคือนบีได้ทำเช่นนั้น3 ครั้งเหมือนกัน3 ครั้งแต่ละครั้งนี่ก็จะมีการใช้น้ำเดียวในการทำ3อย่างเมื่อกี้นะครับtu antara hadis yang dicerita oleh Uthman bin Affan, mari itu syarah hurai tambah lagi cara berwuduk Nabi SAW. เพราะฉะนั้นก็อยากฝากพี่น้องmuslimin muslimat ทุกท่านว่าให้เราเนี่ยเริ่มจากการล้างมือก่อนถึงแม้ว่าอายะเนี่ยจะบอกให้เราเนี่ยล้างหน้าเลยแต่ว่าการปฏิบัติท่านนบีถือว่าเป็นสุนนะห์เป็น
คำที่อธิบายให้กับอัลกุรอานุลกะรีมในหะดีษและก็สุนนะห์นี้เป็นสิ่งที่มาอธิบายสิ่งที่มาขยายความสิ่งที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานุลกะรีมนะเพราะฉะนั้นสุนนะห์นบีก็คือเริ่มนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมด้วยนะนบีบอกว่ามันละวุดูอะลิมันลัมยัซกุริสมัลลอฮ์ไม่มีการวุดูสำหรับผู้ที่ไม่ได้กล่าวชื่อของอัลลอฮ์หมายความว่านบีเนี่ยสอนให้เรากล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาห์basuh tangan kemudian kamu sekali dengar suruh air masuk hidung dan hamuh tubik daripada hidung. Nah itu caranya yang Nabi SAW ajar tambah daripada Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Selamat. ครับเกี่ยวกับการสูดน้ำเข้าจมูกนะครับสำหรับเราตอนนี้นะครับเรากำลังถือศีลอดอยู่นะครับขอให้สูดเบาๆนะครับเบาๆไม่ใช่ว่าถ้าในวันปกตินั้นไม่เป็นไรเราสูดเข้ามากก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับตอนนี้นะครับเรากำลังถือศีลอดอยู่ก็สูดเบาๆแล้วก็สั่งออกนะครับอันนั้นเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติวิธีการอาบน้ำละหมาดนะครับในมุสลิมsekalian Allah Subhanahu Wa Taala setelah mana Allah Ta'ala suruh perintah kita nak sembahyang suruh ambil apa ni basuh muka wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan tangi kamu sampai ke siku หลังจากนะครับได้อาบน้ำได้ล้างใบหน้านะครับก็ให้ล้างมือนะครับตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างitu salah satu cara yang sangat-sangat kena merhatikan benar. Lebih-lebih lagi siku yang kadang-kadang tak boleh kira di siku ni kelaring sana dah. Di kelaring kalau kita buat mudah-mudah dia tak masuk dalam tempat kelaring itu menyebabkan kita buat mudah-mudah dan kata kita ambil sembahyang dah sedangkan sembahyang kita tidak sempurna. Kalau tidak sempurna ia katup kepada sembahyang lah. Bukan tak sempurna sembahyang malah tak sempurna sembahyang pun sembahyang sah bukan begitu. Nah, apabila sembahyang tak sempurna, tidak sah, maka bawa kepada sembahyang pun tidak sah. Dengan sebab tu, muslimin muslimat sekalian, kita gosoklah sikit kalaulah bagi orang yang agaknya kelaring misalnya tak, kelaring ataupun ada apa nama saja yang menyebabkan panggil kulit tu jadi payah masuk serah air atau rata air, kita gosok sikit kiranya tak rata. Kalau rata tak apalah, tak perlu gosok pun. Nak kata kita ambil halusi tak sih jadi macam mana Nabi pun dah beri peringatan kepada sahabat dia yang nak ambil ismail tidak amat-amati dalam ambil ismail. Sambung dengan Ustaz Ahmad lagi iaitu bawa basuh tangan sampai siku ni iaitu mula dengan alik kanan dulu เริ่มด้วยข้างขวาก่อนเพราะว่านบีเนี่ยจะเริ่มการทำวุดุของท่านด้วยมือขวาก็คือการล้างมือจนถึงข้อศอกนี้ให้เริ่มจากขวาก่อน3ครั้งแล้วก็เสร็จ3ครั้งมือขวาแล้วก็ไปยังมือซ้ายนะครับมาอัลมารอฟิกอิลัลมารอฟิกเนี่ยอุลามะได้ให้ความหมายว่าก็คือให้เข้ารวมถึงข้อศอกด้วยไม่ใช่ว่าแค่ถึงแล้วก็ไม่ได้เข้าต้องให้เข้าด้วยเพราะว่าข้อศอกนี้เป็นหนึ่งในอวัยวะของวุดุที่ต้องให้มีน้ำทั่วถึงนั่นเป็นขั้นต่ำขั้นของวาญิบนะครับแต่ว่ามันจะมีขั้นที่เป็นสุนนัตอีกที่นบีได้ปฏิบัติก็คือนบีจะล้างเลยข้อศอกเกือบถึงไหล่เลยก็มีเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประชาชาติของฉันนี่ในวันกิยามะห์นี่จะมีรัศมีจะมีแสงสว่างที่อวัยวะของเขาที่บริเวณที่ถูกน้ำวุดุใบหน้าของเราเนี่ยคนมุมินเนี่ยจากประชาชาติท่านนบีก็จะมีแสงสว่างมีรัศมีเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เราล้างด้วยน้ำวุดุเนี่ยมือของเราจนถึงข้อศอกจนถึงไหล่เนี่ยบางคนเนี่ยเกือบถึงไหล่เนี่ยก็จะมีแสงสว่างดังนั้นนบีบอกว่าผู้ใดที่จะให้เขามีแสงสว่างนี่มากก็ให้เขาเนี่ยล้างมือนี่จนเลยข้อศอกขึ้นไปเพื่อให้ว่าแสงสว่างรัศมีวันกิยามะห์นั้นก็จะมากแก่เขาตามไปด้วยนะครับ muslimin muslimat sekalian dalam bersama-sama dengan kami berdua menyampaikan pemberian berkenaan dengan wudu dalam masa ini juga dalam Y Channel
apa ni minta derma dan khairat daripada muslimin muslimat sekalian, kerana Y tidak akan boleh meneruskan kalaulah tanpanya pertolongan daripada muslimin muslimat sekalian, kerana perbelanjaan sangat besar, sangat banyak dalam nak mengadakan macam ni. Kami dan lain-lain lagi Wichakon Hak Ocean White ni untuk menyampaikan ilmu kepada apa ni muslimin muslimat sekalian dan muslimin muslimat bui sokongi berbentuk duit piti, insya-Allah kita bersama-sama menyebarkan agama Allah SWT. Lombong telefon ada di apa ni di kaca TV. Saya dan Ustaz Anis ada di TV untuk menderma. Adapun soalan tu soalan akan buka kasar lagi insya-Allah mengikut lombong hak stesen nasional yang ada di kaca TV muslimin muslimat sekalian. Ustaz Anis. Jadi dalam ruang Quran ni janati ni nak bulan puasa ni kita selikan. Mana kata kita mengajar bela-bela. Lepas tu kalaulah di sana adanya muslimin muslimat wasa nak khairat, wasa nak nak bantuan sokongan di segi harta kepada pihak Channel, maka kita pun buka juga dari masuk ruangan ni. Apabila masuknya telefon masalah kepada Ustaz Mak, saya pun akan ceramah sambung dalam pengajar. Apabila ada telefon saya nak khidmat, nak derma, maka Ustaz Ahmad akan sambunglah ruangnya dia. Itu antara cara kita tukar sikit dalam masalah kita nak minta derma di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi sambungnya sikit lagi, Allah Ta'ala lepas pada dia perintah supaya kita hamba-hambanya yang mukminin ni basuh siku, tangan siapa siku dia, Allah Ta'ala ikut pula anggota wuduk yang ketiga yang wajib kita yang kita kena sapuh. Bahan ni apa pula? Wamsahu biru'usikum, dan hendaklah kamu sapuhkan kepala-kepala kamu. Let pok chao jong chet sisa khong su chao. Ni perintah yang ketiga, anggota wuduk yang ketiga, bukan basuh tapi Tuhan suruh sapuh. Wuduk yang ketiga anggota wuduk kena sapuh kepala, mengikut yang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia buat contoh sebagai contoh yang dia nampak Nabi SAW berwuduk, iaitu Uthman bin Affan dia mula daripada hujung rambut depan ni di sapa alik belakang, dan dia hundur klik mari depan semula, dan bersama itu dengan telinga. Tu hak Uthman buat contoh. Cara sapu kepala ni tek air, lepas tu ambil air mai sapu di kepala. Awal mula depan sampai hujung lek belakang, dekat dengan tekak tu. Lepas tu naik klik semula mari bersama dengan telinga ni. Telinga ni Aisyah je. Penam dia. Kancet sisa kap kancet baihu. Telinga ni sunat ya. Wajibnya sapu kepala. Tapi Nabi buat sekaligus. Nabi cari nam dia. Kancet sisa รวมทั้งใบหูนั่นคือสิ่งที่ท่านอุสมานได้บอกให้เราเป็นแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติในขณะเช็ดศีรษะนะครับmasalah deh. Yalah, kita buat berhenti sementara dan masa dapur Nabi break pertama. InsyaAllah kita akan sambung di pusingan yang kedua saya insyaAllah. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر เตรียมตัวค้นพบคำตอบว่าทำไมคนดีต้องรวยครั้งแรกกับการรวมตัวกันของนักวิชาการทั้ง 8 ท่านที่ไม่เคยปรากฏใน DVD ชุดไหนมาก่อนกับ DVD 8 เส้นทางลัดสู่ทางรวยทั้งโลกนี้และโลกหน้าเข้าใจง่ายทำได้จริงเราไม่ขายแต่ขอมอบเป็นหะดียะห์สุดพิเศษสำหรับผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนการทำงานศาสนาของเราตลอดเดือนรอมฎอนนี้ขอพระองค์ทรงมอบความโปรดปรานให้กับทุกท่านอินชาอัลลอฮ์
รอมฎอนนี้สหกรณ์อิสลามอามานะห์เติมความสะดวกเพิ่มบริการข้าวสารคัดสรรข้าวคุณภาพดีพร้อมส่งให้ฟรีถึงมือผู้มีสิทธิ์รับทุกคนข้าวสารฟิตเราะห์3 กิโลเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ150 บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ100 บาทข้าวฟิตยะกิโลครึ่งเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิวันละ75 บาทหรือข้าวเสาให้วันละ50 บาทข้าวกัฟฟาเราะห์วันละกิโลครึ่ง60 วัน90 กิโลกรัมเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ 4,500 บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ 3,000 บาทสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นสนใจติดต่อโทร 081542714403 สหกรณ์อิสลามอามานะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ สหกรณ์อามานะห์ที่เข้าใจ ไม่ลูกสวยด้วยอิสลาม ที่ลูกกระทำอุกอาจเยี่ยงนี้ เพราะไอ้แม้นบ่าวของลูกคาบข่าวมาบอกว่า เด็กแจกแผ่นพับน่ะเหรอครับ พอดีผมจะมาขอบคุณน้องเขาอะครับ ที่น้องเขาทำให้ผมรู้จักกับศาสนาอิสลามอะครับ หนูกลัวไหมลูก ต่อให้คนทั้งโลกรังเกียจผ้าผืนนี้ แต่ถ้าพระองค์เดียวทรงพอพระทัยคนเหล่านั้นก็ไร้ความหมาย และละครภาคภาษามลายู Nak ada wama lah. Sebab kau ada wama. Nak kubah udah tak erti. Nak kocok kau habis. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อละครทั้งสองภาคมารวมตัวกัน เอ็งรู้ไหมข้าลูกใคร ไม่ไปไม่ได้นะครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่จะพาทุกคนมาอยู่ในโลกของละคร ที่มีคำสอนอันดีงามกับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ เวลา 21:20 น.ทางไวท์ชาแนลสถานีความดี 24 ชั่วโมง بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada ruangan Quran ni Jannati. Nah, pada pusing yang kedua, nah mana kita telah berehat seketika. Jadi talian kita masih lagi buka kepada telefon hak Ustaz Mat, hak saya, ataupun hak Ustaz Sam pun boleh. Kalau ibu apa nak apa ni khidmat ataupun nak nafkah ataupun nak sedekah fi sabilillah boleh untuk Nabatul Channel boleh telefon tiga talian ni. Dan soalan tu adalah khusus khas untuk talian hak di stesen saja. Jadi sambungnya ayat khutbah ayat wuduk tadi iaitu Allah Taala royak ha sapuh dengan kepala. Maka ulama di sini kalau royak sikit pendapat ulama ada beberapa pendapat cara ha sapuh saat ni tu. Kalau hak Imam Syafi'i kita ni dia kata sikit tak apa dah 2-3 arak pun tak apa dah. Tu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat hak Imam Abu Hanifah dia kata kena 1/4 dengan sonsi. Adapun mazhab Hambali iaitu kena sapuh semua kepala. Jadi kita buat khulasah kata kalau kita tengok kepada hadis yang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia buat contoh kepada kita iaitu cara ambil wuduknya Nabi dapat hadis itu dia sapuh Nabi SAW sapuh tu kepalanya semuanya. Maka lebih baik bagi kita untuk nak biar dia sepenuh wuduk kita sapuh semua kepala. Imam Syafi'i rahimahullah walaupun pendapat beliau kata sapuh 2-3 orang saja pun mada dah sah dah, tapi sebenarnya dalam ikut hak beliau amalnya Imam Syafi'i sapuh semua juga. Sebab Imam Syafi'i adalah yang dinamakan Nasirus Sunnah, orang yang membela sunnah. Maka setiap sunnah Nabi SAW yang sampai kepada beliau
ก็เป็นสิ่งที่ดีแก่เราทุกคนนะครับitu Ustaz Mak ni. Muslim muslimat sekalian, perkara baik, perkara molek, segi beramal ibadat kepada Allah Ta'ala, semua Rasulullah mula dengan tangan kananนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะวาญิบหรือสุนนัตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับในอวัยวะทุกอวัยวะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มนะครับเริ่มด้านขวาก่อนนะครับในสิ่งที่ดีเริ่มด้านขวาแต่สิ่งที่ไม่ดีรอซูลุลลอฮ์จะเริ่มทำด้วยด้านซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหรือว่าเป็นเท้านะครับนี่แหละเราอยากkata Islam kita sangat-sangat menitik berat berkenaan dengan cara kehidupan awak amal ibadat. Berarti nak awak amal ibadat kita kena belajar. Bukan kata sekadar kita tengok orang buat kita pun buat, nampak orang buat kita pun buat. Tak boleh gitu, kita kena mengaji, kena belajar sebab ilmu dan amalan kita tidak akan diterima kalau kita buat dengan gamuk-gamuk atau buat dengan apa panggil apa dengan rekod-rekod sendiri. Bahkan kita kena buat dengan ilmu. Dengan itu sebab itu Islam mewajibkan kita yang beragama Islam ni wajib kena belajar, wajib kena mengaji dalam apa saja ibadat yang kita nak buat tu. Maka kita kena belajar dan mengaji. Di antaranya yang Quran yang berbentuk ambil ismail nisa ya, tidak ada dah yang lain. Hanya ayat ni ya. Tidak ada dah ayat yang lain royak berkenaan dengan ambil wuduknya. Sebelum kita nak semaya satu ibadat yang difardukan oleh Allah Ta'ala tiap-tiap hari dalam kita nak buat amal. Maka apabila kita dah buat comel molek mengikut ayat Quran dan beramal masuk lagi dengan basuh-basuh yang lain sebagaimana diterangkan oleh Khalifah Osman yang mana mengatakan dia tengok Rasulullah SAW berwuduk, macam mana dia berwuduk itulah dia buatlah. Seperti mana sapu kepala tadi pun dia pun buat lagu tu, dia telah kuning lah dia tengok Rasulullah SAW berwuduk. Maka paling sempurna. Dan Imam Syafi'i sendiri walaupun dia kata memadai memadai wamsahu bi ru'usikum bi sini dan litaba'id sikit tak apa dah kata, tak apa dah sikit, hanya untuk kata sah, tapi untuk kata lebih aula, lebih afdal adalah beliau buat seperti mana hak yang paling molek juga. Buat ni lil ilsaq, mana lebih comel lagi dan lebih sempurna lagi kita beramal. Begitulah. Kita jangan kata bahawa amal ni wisah tak apa dah. Belah lah tak boleh kena penuh banyak pun wisah. Canggih dah. Kita buat kata sebanyak mungkin kita boleh buat jadi comel molek, kita buatlah, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran yang banyak dari dari Allah SWT. Itulah Ustaz. Sambungnya lagi Ustaz Ahmad kita iaitu kaki ni satu juga anggota yang kita kena wingat molek. Dia ada halusi molek sebab kalau kita basuh ada raduh dia tak rata. Ya. Sabit Nabi SAW ada bersabda wailul lil aqabi minan nar, neraka akan dibakar kepada tumit-tumit yang tidak disentuh air wuduk tu. Makna kata neraka Tuhan awiyadi dibakar oleh tumit-tumit ataupun anggota-anggota wuduk yang tidak kena air, gaduh untuk iman rokok nak widang atau rokok basuh guruh tak ada mencelah-celahkan. Nabi ni dia basuh celah-celah jari dia ni, jari tangan dia giduk rosak celah-celah jari kaki dia. Sebab apa? Sebab takutnya tak ratanya. Terutamanya orang-orang yang ada sebelah belakang kaki dia tebal-tebal kokok tumit tu. Maka kena ambil halusi lagi. Rosak molek, dia ada sepenuh molek wuduk kita. Jangan gaduh. Kalau nampak tu iman rokok tu biarlah rokok. Biar rokok lah, kita tambah boleh rakaat tu. Tapi hak bimbangnya kita dah rakaat dengan tu iman. Tapi semaya kita tak sah dulu. Sebab kita tu tak ada basuh rata dak. Nauzubillah min zalik. Dan Assalamualaikum. Tambah lagi penkan perm. Hai kap. Permเกี่ยวกับใบหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่มีเคราคนที่มีเคราที่หนาๆเนี่ยเคราดกเนี่ยก็อยากจะให้เขาให้ความระมัดระวังเหมือนกันในเรื่องของการล้างนะครับการlepas pada kita rokok tu. Lepas tu
kita basuh kaki tu ambil jari mana adik itu yang kiri, adik kanan tu ambil balik kiri. Tanya dari kan sana, katanya sana. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akak tangan kedok lepas pada kita i'tidal lah dah. Lepas i'tidal sunat kita akak tangan. Sami Allahu liman hamidah sunat kita akak tangan. Adapun nak menyelak-nyelakkan celah-celah jari tu, nah, apabila kita basuh kaki kanan, kita wak dengan tangan kiri. Nah, apabila kita basuh kaki kiri, kita wak dengan tangan kanan kita. Jadi apa panggil? Terungkam saja. Nah. Wallahu a'lam. Sama-sama. Dah sama yang lagi. Sebagai apa ni, anggota wuduk sikit lagi, iaitu dah apa ni janggut saat ni dah kunti mikrouduk ni. Nak minta ingat juga. Nabi tu dia ambil juga jari dia tu giduk perhatakan celah-celah apa ni janggut baginda. Sebab Nabi ni antara orang yang adanya janggut yang lebat, maka Nabi pun masa dia berwuduk dia mencelah-celahkan. Yukhallilu lihyatah. Yukhallilu ni mencelah-celahkan. Masuk ambil tangan dia tu, jari baginda mari duk meratakan tempat yang dikatakan janggut baginda. Tu antara anggota wuduk. Pak perkara hak wajib. Awak wudukนะครับที่wajib ni4อย่างนะครับ4อย่างนี้ทุกคนเนี่ยเรามุสลิมะนี่จะต้องล้างให้สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบหน้าแล้วก็มือจนถึงข้อศอกแล้วก็เช็ดศีรษะแล้วก็สุดท้ายก็คือการล้างเท้าจนถึงการตุ่มนะครับmungkin saya nak ambil apa ni telefon sekejap dah. Nanti saya Assalamualaikum. Banyak berterusak lalu boleh tak? Supaya mudah ambil semua. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Abang. 08 dari mana tu? Royak sosial apa? Royak sosial. 08 nak royak tu? Ya. Saya nak 0828 silakan. Ya. masalah rasa. 349 Soalan tu. Ya. Kita duduk Malaysia. 609 dah. Kita nak keluar kaya Malaysia. Ya. Lepas tu soalan dengan apa? Dengan apa? Kita nak puasa turut Malaysia kan, kita nanti puasa turut hari Malaysia. Ya, boleh. Puasa ke raya? Puasa dah. Abang duduk Malaysia dah. Lepas tu nak klik mari raya di sini. Ya. Lepas tu abang soalan abangnya nak puasa tu kalau masa orang tengah nak bulan tu abang duduk mana tu? Di Malaysia. Kalau abang duduk Malaysia, maka kerajaan Malaysia ada iklan kata dia tu puasa, hari senang dia dah. Ya. Abang puasa sekali dengan dia. Ya. Abang puasa sekali dengan dia. Senang tu. Ya. Tak mungkin ada nanti puasa sekali dengan dia tak lah. Sebab masa tu abang duduk di Malaysia lagi dah. Ingat nak abang duduk Malaysia lagi. Kerajaan Malaysia iklan kata puasa. Abang tak semaya lagi meeting. Abang puasa sekali dengan umat Islam di Malaysia. Nabi kata ijalu akhir salatikum witra. Jadi kalau di akhir semaya tu panggil witi. Maknanya kita tak witi wuduk akhir sekali. Kalau abang ingat tak nak bangun lagi hari ni witi nak kau semaya kali. Kecuali kalau tak bangun awak witi selalu puasa kita dah. Jadi sambung lagi celah-celah ni boleh buat di akhir pun kalau kita tunggu sampai ke sahur dah. Ini luput situ. Ingat kata kita ni kata nak bangun kita nanti semaya witi di akhir sekali dah. Selang-seli bersama. Jadi saya mahu tahu ada soalan, ada talian. Maka sambung lagi ayat kita iaitu antaranya ayat wa in kuntum junuban. Allah balakan kebaikan selamat. Assalamualaikum. Akad hadas besar pula. Saat ni wuduk ni sebagai akad hadas kecil. Hadas kecil kita kecing, kita berak, kita ketuk, semua ni dia panggil hadas kecil. Hadas kecil ni mada dengan kita nak semaya, kita ambil air semaya cukup dah. Kan amna wuduk niเพียงพอแล้วสำหรับการลบhadasเล็กhadas ที่เราเข้าห้องน้ำไปทำธุระอุจจาระปัสสาวะนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีhadas ใหญ่เนี่ยada hadas besar lagi เช่นในอายะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกและหากสู่เจ้านั้นมีจุนุบ
ยูนุบนี่ไม่ใช่หัดัสเล็กแล้วยูนุบนี่เป็นหัดัสใหญ่ก็คือการที่เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาและก็หรือเราเนี่ยฝันเปียกทั้งสองกรณีก็เป็นเรียกว่ายูนุบเรานี่มีสภาพมียูนุบแหละการมียูนุบเช่นนี้เนี่ยเราจะไปละหมาดโดยแค่อาบน้ำwuduนี่ไม่พอแล้วtak padah dah tak padah dah untuk kita nak pergi semaya hanya dengan ambil semaya sebab hadas ni besar dah maka Allah Taala hajar kita fatahharu จงชำระร่างกายของสู่เจ้าให้สะอาดmakna kata kena mani junub เราเรียกว่าการอาบน้ำยูนุบเพื่อยกหัดัสใหญ่ซึ่งการวิธีการเนี่ยในอัลกุรอานไม่ได้บอกว่ายังไงแต่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาสอนเรื่องของการอาบน้ำยูนุบก็คือท่านเริ่มด้วยการล้างส่วนที่อาจจะโดนเปราะเปื้อนด้วยกับน้ำยูนุบหรือน้ำมาซีดอาจจะเป็นบริเวณอวัยวะเพศของเรานะครับอาจจะเป็นขาไปโดนช่วงขาอ่อนขาอะไรเนี่ยก็ให้ล้างส่วนนั้นก่อนbasuh dulu tempat kita kena air mani air mazi ke apa tu basuh cuci situ หลังจากนั้นนบีก็ต่อด้วยการwudu เลยล้างอวัยวะส่วนที่โดนน้ำมาซีน้ำมานีเนี่ยล้างส่วนนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็นบีก็เริ่มอาบน้ำละหมาดไม่wudu basuh tangan pasal ni basuh tangan komo suruh air masuk hidung hamuh tubik basuh muka basuh apa ni tangan sampai siku เหมือนทุกอย่างเลยยกเว้นไม่ได้ล้างเท้าอย่างเดียวหยุดแค่การเช็ดศีรษะแล้วก็เช็ดใบหูเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ล้างเท้าแค่นั้นหลังจากนั้นนบีก็เริ่มล้างในส่วนที่เป็นเส้นผมแล้วก็ศีรษะbasuh lah sebab semaya saat ni tu sekadar sapu ya hak ni mani ni kena wirato yang kena wiradi ทั่วถึงก็คือต้องใช้น้ำแหละไม่ใช่แค่เช็ดละต้องทั่วถ้าเราจะแชมพูจะอะไรก็ช่วงนั้นแหละให้เรียบร้อยไปเลยช่วงของศีรษะของเราหลังจากนั้นหลังจากที่ศีรษะเนี่ยทั่วแล้วเนี่ยsudah ada kepala niก็เริ่มมาล้างอวัยวะส่วนที่เป็นข้างขวาร่างกายส่วนข้างขวาambil ya bahu ni bahuชำระล้างน้ำberatur dengan air tu suami mari turun kepada pohon wingatlah tangan tu wingat jangan tepuk ke malu sebab kita basuh siap dah เราล้างแล้วส่วนที่เป็นอวัยวะเพศนี่หน้าหลังนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ข้อแค่ล้างส่วนที่เป็นขาอ่อนนะครับขาอ่อนก็ลงไปนะครับลงไปจนเสร็จสิ้นด้านขวานะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาด้านซ้ายต่อด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่ก็คือเริ่มจากไหล่เนี่ยส่วนไหล่เนี่ยลงมายังส่วนท้องแล้วก็ลงมาขาอ่อนด้านซ้ายลงไปจนข้างล่างนะครับสุดท้ายนี่นบีก็ปิดการอาบน้ำยูนุบปิดด้วยการล้างเท้าสองข้างbasuh kaki dua รวมหลอกการในกีก็เสร็จสิ้นการอาบน้ำยูนุบเพราะฉะนั้นเนี่ยการอาบน้ำยูนุบแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่จำเป็นต้องมาอาบน้ำwudu ใหม่แล้วเพราะว่านบีนี่ two in one เลยนบีมาในยูนุบtu sekali dengan wudu dah tapi tu tak ada kena tanya tu apa kena wudu pula ke ustaz dah lah sebab apa sebab nabi buat contoh tu sekali dah akad ada besar bersama dengan ada kecil sekaligus itulah cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil apa ni akad ada besar iaitu mani junubnya ustaz mak deh Baiklah muslimin muslimat sekalian, cara yang dijelaskan oleh Ustaz Anis tadi itu adalah cara yang beramal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya bagi kamu ada pada diri Rasulullah tu contoh yang baik. Maka Rasulullah telah pun buat benda cara apa hak Rasulullah buat ni comel molek berlaku. Semua comel, semua molek. Rasulullah tidak beramal dengan perkara hak mafdul atau hak kurang molek. Nabi buat hak molek barulah kita alhamdulillah boleh buat contohnya kepada Rasulullah sebagaimana Allah Taala pun cerita kata
pada Rasulullah tu adalah contoh yang baik bagi kita ni yang beragama Islam sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap-tiap bidang, setiap-tiap segi. Setiap perkara. Setiap segi benda perkara apa Rasulullah telah buat contoh kepada kita, maka contoh Rasulullah lah contoh yang paling baik yang kita ikuti, yang kita beramal. InsyaAllah amalan itu akan jadi sempurna dan akan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kita tak sih kalau kita pilih gapo, beli gapo nama pun kita ambil hak comel, hak molek. Kita tak sih beli wah kayu hak buruk, kita ambil hak tak buruk, hak molek. Kita nampak molek comel. Apatah lagi amalan kita yang membawa kita ni sampai ke akhirat, yang membawa kita masuk ke syurga Allah Ta'ala. Cerak kita nak hak comel, nak hak molek. Supaya kita panggil jayanya hidup kita di dunia, bawanya kita berjaya kepada hari akhirat nanti. Menyebabkan kita sebab menjadi seorang hamba Allah yang baik, yang sempurna. Sebanyak-banyaknya. Nak sempurna 100% tak boleh jadi cerak. Kita manusia ni ada kekurangan. Sempurna 100% Allah SWT. Tapi kita usaha sebanyak mungkin menjadi sempurna, menjadi baik, seperti mana kita berwuduk, seperti mana juga kita mandi junub ataupun panggil mengangkat hadas besar. Junub tak kecuali lah ada nak mengangkat hadas besar melalui junub, ada bersetubuh, keluar air mani, atau orang perempuan mari bulan ni, ataupun mani lepas daripada darah nifas. Semua tu mani berlaku. Dia kena mani. Mana semua tu perlu kepada niat. Ambil semaya pun juga niat. Basuh muka kita niatnya untuk ambil wuduk mengangkat hadas kecil kita, insya-Allah amalan kita akan sempurna, akan diterima oleh Allah SWT. Sambungnya Ustaz Mak lagi, iaitu satu perkara lagi yang kita kena beringat yang dalam berwuduk kita ni. Setelah mana kita ngaji dah cara ambil wuduk ikut hak Nabi SAW buat contoh, selagi yang kena beringatnya bazir Ustaz Mak dia. Melampaui batas dalam guna air. การใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยอย่างสิ้นเปลืองนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นบีนี่ได้กำชับแล้วก็ได้ให้เราระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเรื่องบาซิรเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ตรัสอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาตุบัซซิรตับซีราอินนัลมุบัซซิรีนกานูอิควานัชชัยาฏีนและพวกเจ้าจงอย่าสุรุ่ยสุร่ายจงอย่าฟุ่มเฟือยแน่แท้ผู้ที่แท้จริงแล้วนี่ผู้ที่ฟุ่มเฟือยนั้นเป็นเพื่อนของชัยฏอนอะอูซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นอยากฝากพวกเราทุกคนในการอาบน้ำwuduนี่ถ้าตามที่นบีใช้จริงๆนบีใช้แค่1 ลิตรcukup yang Nabi guna dalam berwudu. Tu hak Nabi pakai. Bahkan Nabi tu ajar pula, hei umatku, hei sahabat-sahabatku, jangan mumbazir dalam mu ambil air semaya walaupun sungai lalu depan rumahmu sekalipun. Allah, ni hak Nabi ajar ni. Walaupun sungai tu dah berlari depan rumah, carut depan rumah dah. Tak ada kena perayak tak apa dah. Tak ada kena duk ingat tak apa dah air penuh benar. Nabi ajar sebab apa? Hak Nabi ajar ni nak jadi satu perangai kita. เป็นนิสัย Nabi สอนนี่ให้เป็นนิสัยเรื่องของประหยัดไม่ใช่ว่าเราถึงแม้ว่าจะมีน้ำแม่น้ำไหลหน้าบ้านนบีก็ยังห้ามการบาซิรในการใช้น้ำละหมาดอยากจะให้เราเนี่ยนำบทเรียนนบีนี่มาใช้ผมเห็นมาอัพถ้ามีบางคนเนี่ยเปิดน้ำเนี่ยประปาเนี่ยไหลโดยที่ถ้ากรองหรือว่าไปเอากะละมังเนี่ยมารองเนี่ยน่าจะเต็มกะละมังเลยแค่อาบน้ำวูดุแค่ครั้งเดียวซึ่งมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์บาซิรแล้วเราอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเรามีเงินจ่ายค่าน้ำประปาหรือว่าอะไรที่มัสยิดเนี่ยเราก็ให้เงินเราใช้น้ำเยอะไม่เป็นไรเราบริจาคเงินให้มัสยิดแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์นะครับอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาอ้างว่าเราจะบาซิรได้เพราะว่าเรามีเงินจ่ายไม่ใช่เพราะว่านบีเนี่ยพยายามสอนให้เราเนี่ยเป็นนิสัยของการใช้ชีวิตของมุสลิมเนี่ยควรที่จะใช้อะไรอย่างไตร่ตรองและก็อย่างคุ้มค่าที่สุดก็อยากจะฝากอีกครั้งว่าเรื่องของการอาบน้ำwuduเนี่ยพยายามลดหรือว่าพยายามใช้เนี่ยให้มันคุ้มค่าและก็อย่าห่างไกลจากการบาซิรให้มากครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ
Dan muslim-muslimat sekalian, kita buka lagi talian dan tak kecuali talian soalan dan juga talian boricak. Nah, apabila kalau saya duk kecek, bolehlah muslimin-muslimat sekalian masuk talian Ustaz Anis untuk khairat. Nah, kalau Ustaz Anis duk kecek, mungkin bolehlah masuk talian saya dan untuk boricak kepada Y, insya-Allah, kerana untuk nak berjalankan lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana abang tu? Tuan golok tak? Tuan golok. Ya, ada gapo nak tanya tu? Ke nak sedekah ke? Ya. Nak tanya soalan ya? Ya. Ada gapo tu? Ya. Jadi zakat ni mana afdal di antara duit dengan beras kita bagi tu dah. Ya. Apa yang kedua, antara kita ambil bagi dengan kita sendiri tu mana afdal dua tu? Ya, zakat terah ke zakat duit sipeh? Zakat terah. Zakat terah. Ya. Dah. Lepas tu masa tahun ni ya habis semua punya mana habis tahun masa dia. Masa sahur dah. Ya. Tak tu tak pakai lagi kadang-kadang tu dah. Ya. Tak apa, nanti abang dengar jawapan dah, insya-Allah dah. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, dan terima kasih kepada Abang yang soal tadi daripada Sungai Golok berkenaan dengan terah. Nah, berkenaan dengan terah ni tanya kata siapa bui lebih baik, kita sendiri ke amil lebih baik. Nah, kalau kita boleh bui kepada amil, bui amil lah lebih baik, kerana mereka dah urus dah zakat ataupun terah kepada mereka. Kerana kalau kita bui tu mungkin kita bui kepada seorang ni dah. Nah, jadi mungkinnya amil bui sekali pula kepada dia belum menyebabkan orang lain tu tak boleh. Nah, misalnya yang berhak dalam kampung tu ada ramai. Nah, jadi hak boleh banyak. Hak tak boleh tu tak boleh. Nah, menyebabkan orang panggil jadi tak panggil dekat makan yang membui apa nama tu, kalau dia urus semua tu lebih menyuluhi. Apabila lah lebih menyuluhi dan lebih seluruh, lebih tuateng daripada kita, dan wallah alam, saya berpendapat mengatakan amil lebih baik dan untuk menguruskan kepada orang-orang yang berhak tadi. Dan kecuali yang kita tahu, amil tak tahu misalnya, ataupun kita pergi tahu ke dia, rakyat ke dia, hak ambo ni beri kepada amil tapi amil beri kat orang tu lah, kerana orang tu sangat berhajat, dia tak boleh, tak pernah boleh misalnya. Itu lebih syamil, lebih baik. Wallah alam. Lepas tu tambah lagi dah soalan Ustaz Mak dia. Iaitu dia tanya awi beras dengan duit dah, mana yang afdal. Iaitu kalau turut asalnya dah. Kalau turut dari perbuatan Nabi SAW dan sahabat-sahabat, iaitu baginda dan sahabat saat ni bayar zakat terah dengan makin ni. Iaitu kalau Nabi gandum, ada juga sahabat tu dia zakat terah dengan watama. Makin ni asasi bagi ahli Mekah. Madinah. Dan kita di sini beras. Itu antara hak asalnya. Kalau tiga pendapat pun, pendapat 3-4 mazhab tu dah. 3 mazhab iaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali dan juga Imam Maliki. 3 mazhab saat ni dia kata kena beri zakat dengan rupa makin ni. Ada satu pendapat saja daripada 4 mazhab tu, iaitu Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dia tu beri zakat dengan rupa duit. Itulah. Lepas tu ada soalan satu lagi cara masa habis sahur sama deh. Ya. Tadi ya, berkenaan dengan sahur ni, kita boleh makan siapa masuk waktu subuh lah, tapi janganlah orang duk ber tu kita makan. Kita tahu dah, kita misal kata subuh ni pukul 42 minit ke misalnya, 4 berapa tu, kita janganlah duk cetena, duk sekelai nak siapa begitu. Kalau kita berhenti belum pada tu sikit tu lebih syamil, lebih baik daripada kita kacau duk pelamak, duk berakhir, walaupun makan sahur ni mulai akhir. Lebih afdal akhir. Tapi janganlah kita duk sengaja nak mengakhirkan hingga sampai ke orang ber tu kita tak ada makan air pun nama lagi tu, tak syamil lah. Bila kita sudah belum pada masuk waktu, kita tengok je kita betul molek, kita makanlah sahur tu belum masuk waktu. Janganlah orang ber dah kita duk nak makan lagi. Itu tak supaya lebih baik, lebih syamil, lebih selamat. Kita makan masa dia tu bolehlah sampai ke azan ke subuh, walaupun ulama ada lah dia panggil masa imsak, masa sikit sebanyak panggil cedek untuk takut kita pelajak.
Cedek takut kita terlajak. Nah, sebab tu paling comelnya we jangan des siapa masuk waktu. Walaupun mas makan tu boleh siapa di waktu subuh. Tapi janganlah kita nak buat lagu tu takut-takut kita terlajak masuk dalam waktu subuh dah kita nak makan lagi. Wallah. Itulah tali soalan yang apa ni tanya apa ni sahur dah masa sahur dan juga sakut dengan terus saat ni. Jadi sebagai ada lagi masa 4-5 minit lagi. Kita masih lagi buka tali soalan pun baik, dan juga untuk nak derma sedekah fi sabilillah pun kita masih bagi buka peluang kepada kita semua di apa ni tali kita. Jadi sambung lagi sikit lagi cara سطوره فجر وعطر بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر. Yang kedua rakaat 3 tu naik rakaat 4 tak ada kena kat langit apa dah. Pakai tok langit di apa ni dada kita tu. Itu antara apa ni kat langit dalam semayah kemudian ada lagi masa 23 minit. Ustaz Anis berkenaan dengan akad tangan, masa akad tangan sunat akad tangan dah sunat iaitu ketika kita takbiratul ihram. Mula nak semaya takbir tu tak akad tangan. Lepas tu kita nak rokok. Allah kita akad tangan. Lepas tu kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tiap kali lah tu, tiap rakaat lah akad tangan. Lepas tu ada pun lain pada tu iaitu duduk di rakaat kedua nak naik rakaat ketiga semacam mana Ustaz Anis ayat tadi. Jadi 2 3 4 tempat tu dah sunat akad tangan. Ketika kita apa ni bergerak di satu rukun pada satu rukun yang lain. Jadi kita hari ni dah di hujung apa ni ruangan Quran ni jannati kita. Itu ayat yang kita dapat tafsir pada pagi ni iaitu wudu dan mandi junub. Dan insya-Allah ayat yang sama juga kita akan sambung di sebelah akhir ayat ni iaitu sakut dengan tayammum. Tayammum di mana insya-Allah besok hari ustaz-ustaz kita akan bersama kita untuk mari mencerahkan kepada kita bagaimanakah tayammum yang dibuat contoh oleh Nabi SAW, dan bilakah keadaan manakah yang kita tu boleh tayammum ganti pada air wuduk tadi. Itulah bagi kami berdua pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberi oleh kami pada hari ini menjadi manfaat kepada kita bersemua, dan terima kasih kepada talian sama ada yang soalan dan juga yang mari sedekah dan apa ni derma fi sabilillah untuk menyokong web channel kita, dan kita mintalah supaya buat di rumah ada saham juga dalam bantukan web channel ini dengan rupa duit dan rupa doanya. Mudah-mudahan dengan doa dan derma daripada ibu bapa di rumah kita boleh berjalan terus jalan terus dalam berdakwah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagi kami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأول مرة
صخرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر